Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dipertemukan sekali lagi dalam sesi Q-sharing yang bersiaran secara langsung melalui Facebook Perpustakaan UTM. Program ini adalah anjuran Perpustakaan UTM dengan kerjasama Persatuan Pustakawan Malaysia, Kumpulan Selatan, Malaysia Open Science Platform dan Akademi Sains Malaysia. Tajuk yang bakal kami bawakan hari ini adalah Open Science, Librarians, Roles and Responsibilities atau Sains Terbuka, Peranan dan Peluang Pustakawan. Hadirin yang dihormati, apa itu Open Science? Open Science mula dibahaskan dengan hebat seawal tahun 2000. Pada ketika itu, masyarakat di benua Eropah mula sedar dan mempertikaikan perbelanjaan penyelidikan yang menggunakan dana awam, iaitu public funded research. Masyarakat ketika itu tidak berpuas hati apabila mereka terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang sangat tinggi untuk mengakses semula bahan dan data-data penyelidikan. Pada waktu itu mereka mengharapkannya agar kerajaan lebih telus dan hasil penyelidikan dapat dikongsikan bersama masyarakat dalam bentuk akses yang lebih terbuka. Justru pada 2017, platform sains terbuka di negara-negara Eropah telah dibangunkan dengan sistematik dan teratur di bawah kuasa-kuasa perundangan dan eksekutif kerajaan yang dikenali sebagai European Open Science Club. Dalam konteks Malaysia pula, pada Mac 2020, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar menegaskan komitmen kerajaan untuk memperkasa pendekatan saintifik yang menuntut perubahan terhadap sosial, tingkah laku dan akses data saintis. Dan pandemik COVID-19 sebenarnya secara tidak langsung telah memaksa banyak negara untuk terlibat dalam mewujudkan sebuah platform atau pusat simpanan penyelidikan, perubatan dan inovasi teknologi yang lebih terbuka. Maka kerajaan Malaysia di bawah inisiatif Sektor Perancangan Strategik dan Antarabangsa telah memperkasakan sebuah platform kolaborasi strategik yang dinamakan sebagai Malaysia Open Science Platform yang mengangkat making research data findable, accessible, interoperable dan reusable. Mulai 2021, beberapa agensi kerajaan, badan berkanun dan industri terpilih telah membentuk Malaysia Open Science Alliance, iaitu projek rintis yang melibatkan 5 universiti penyelidikan, dan di sinilah bermulanya peranan pustakawan secara langsung dalam Open Science. Maka pada hari ini kami dengan bangganya menjemput ahli panel yang terlibat dalam projek rintis ini bagi membincangkan peranan pustakawan dan ancakan peluang dalam profesion kepustakawanan itu sendiri. Adakah kita bersedia dengan cabaran ini? Dengan ini saya perkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama Dr. Yanti Idayah Aspura Muhammad Khalid, Pensyarah Kanan Jabatan Perpustakaan dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya yang juga merupakan Certified Data Steward. Apa khabar doktor? Kita bersiaran secara maya hari ini. Apa khabar? Sihat di sana? Ya, Alhamdulillah sihat. Ya. Alhamdulillah. Kita doakan perjalanan program ini lancar kerana sebentar tadi ada juga berlaku gangguan rangkaian. Kita sama-sama doa mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hari ini. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Panel kita yang kedua adalah Encik Mat Razid Karno yang merupakan Ketua Seksyen Automasi Jabatan Perpustakaan UTM Universiti Teknologi Malaysia yang merupakan Trained Data Steward. Beliau adalah sparring partner saya sebenarnya dekat sini, teman membawang dan juga teman untuk merangka strategi seterusnya. Apa khabar Cik Razid? Alhamdulillah baik, sihat dan mantap lah. Beliau kadang-kadang boleh jadi pemain chess yang pro dan kadang-kadang beliau boleh menjadi Robin Hood memanah. Cik Razid, kita simpan energi dulu sekejap ya. Izinkan saya berkongsi biodata ahli panel kita pada hari ini. Dr. Yanti Idayah Aspura
memulakan kerjaya beliau sebagai pensyarah di MSU dan pernah menjawat jawatan sebagai pustakawan kanan UIA dari 2003 hingga 2015. Dr. Yanti merupakan graduan Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dan kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana dalam bidang perpustakaan dan sains maklumat UIA. Dan pada tahun 2004, beliau dianugerahkan ijazah Dr. Falsafah dari Universiti Malaya dalam bidang Sistem Sains and Management. Antara bidang penyelidikan beliau, hebat ya beliau, antaranya adalah Semantic Web, Ontology, Information Retrieval, Archive Management, Information Literacy, Open Access and Scholarly Publication, Bibliometric, Digital Library, Social Media. Masya Allah, banyak ni kehebatan Prof. Dr. Yanti Idayah. Dan beliau juga merupakan editorial board member of the Malaysian Journal of Library and Information Science. Okey, beralih kepada panel yang kedua, Encik Mat Razif Karno. Beliau memulakan kerjaya sebagai pustakawan UTM seawal tahun 2004, memulakan kerjaya di unit aplikasi dan multimedia bahagian automasi. Kemudian beliau menggalas tanggungjawab sebagai pustakawan kanan di unit penyelidikan dan penerbitan sebelum menjawat jawatan sebagai ketua seksyen automasi. Encik Razif merupakan graduan UiTM dengan ijazah sarjana muda pengurusan maklumat. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat masters juga di UiTM dalam bidang pengurusan maklumat. Beliau berpengalaman luas dan aktif dalam penerbitan ilmiah dan juga pakar dalam bidang teknologi maklumat dan kepustakawanan. Beliau juga telah mengetuai beberapa kejayaan besar dalam projek-projek library yang menjurus kepada pembangunan sistem perpustakaan seperti sistem Koha, Litmas, MyLit dan lain-lain lagi. Jadi bila kita menelusuri biodata ni, bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng orangnya yang kita jemput pada hari ini ya. Jadi saya rasa untuk tidak buang masa, kita beralih pada Dr. Yanti. Untuk soalan pertama saya, Dr. Yanti, bersedia ya? Ya, okey. Kita santai-santai aja. Okey, soalan yang pertama, Open Science atau sains terbuka merupakan satu gerakan atau usaha untuk menjadikan penyelidikan, hasil kajian dan dapatan data, terutama penyelidikan yang dibiayai secara terbuka, lebih mudah diakses. Prinsip utama Open Science adalah untuk menjadikan data penyelidikan itu findable, accessible, interoperable dan reusable. Sebagai salah seorang individu yang terlibat dalam pilot inisiatif MOSP, boleh doktor kongsikan tak bersedikit gerak kerja dan pandangan doktor terhadap kesedaran Open Science ini di Malaysia umumnya dan juga universiti khususnya. Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator Puan B ya. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada penonton dan juga panel ya. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pustakawan UTM iaitu Puan Raziah Syahrudin kerana sudi menjemput saya dan untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan yang saya rasa baru setahun jagung dalam Open Science ini. Okey. Untuk menjawab soalan Puan Moderator mengenai apakah pandangan saya mengenai gerak kerja dalam MSP dan juga di mana letaknya kesedaran level, saya rasa level kesedaran Open Science di Malaysia terutamanya di peringkat universiti ya. Jadi sebelum tu mungkin Puan Moderator tadi juga ada membuka di awal penceritaan tu mengenai apa itu Open Science ya. Tapi mungkin saya boleh tambahkan sedikit dari konteks yang lebih jelas dalam Open Science ini. Ya. Open Science ini sebenarnya adalah satu gerakan yang mana bermatlamat seperti yang Puan Moderator sebutkan tadi untuk disseminate dan memastikan scientific research itu serta data itu dapat dicapai oleh setiap lapisan masyarakat, terutama
seperti yang disebutkan oleh pemoderator tadi, isu yang dibangkitkan di negara Europe yang mana research yang telah diberi dana ya oleh pihak kerajaan contohnya, sepatutnya dapat diakses secara terbuka oleh setiap masyarakat dalam bentuk digital format, dengan tanpa restriction atau dengan minimum restriction. Ya, itu didefinisikan oleh OECD pada tahun 2015 mengenai apa itu open science. Okey. Dan itu merupakan satu national agenda kepada negara-negara, terutama di negara-negara Europe ya, yang mana ia untuk memastikan setiap research output itu dapat dicapai, dapat diguna semula dalam pelbagai format ya, tanpa restriction. So bawah payung open science ini kita boleh nampak ada pelbagai jenis ya, ataupun types of open science yang kita boleh nampak. Sebagai contoh, jika kita allow the scientific information, the data untuk diakses secara menyeluruh, itu kita panggil sebagai open access. Manakala jika data itu reliable, ya, reliable and harness, itu kita maksudkan sebagai open data. Dan kiranya ia melibatkan engagement of the society, the stakeholder, itu kita panggil sebagai open to society ataupun citizen science. Jadi di bawah ruang lingkup open science itu, kita boleh lihat beberapa konsep seperti konsep open access, ya, open coding yang mana kita beri kod kepada pengguna, preprint, ya, open peer review yang mana sekarang kita lihat agak aktif ya, di mana kita buka even though artikel itu belum dipublish tapi kita telah pun open untuk for the peer review to give the comments. Others like alternative reputation system, collaborative bibliographies ya, kita bangunkan collaborative bibliographies yang terbuka. Kemudian science blog, open annotation. Ini juga salah satu yang saya rasa telah wujud tapi mungkin tidak nampak klasifikasinya di bawah open science. Open data, ya, ini yang dimaksudkan oleh Puan Moderator tadi, open lab book dan juga citizen science. Jadi ini adalah konsep-konsep asas yang bernaung di bawah open science yang kita lihat dia adalah melibatkan data, pengumpulan data, menganalisis data, review kepada data tersebut dan juga publication. Ya, publication. Jadinya setiap proses itu ya adalah dalam bentuk terbuka, ya, daripada asal konsepnya, daripada asal penceritaannya hinggalah kepada publication. Okay, so jika dilihat semula apa yang Puan B sebut tadi mengenai penubuhan ataupun tercetusnya MOSP di Malaysia dengan tujuan untuk preserve dan dapat untuk memberikan serve kepada komuniti mengenai research data yang mana kita anggap itu sebagai satu national asset, ya, satu valuable national asset yang kita lihat bukan jumlahnya bukan sedikit ya, dana yang dikontributkan boleh mencecah kepada 20 million ya, 20 million ringgit Malaysia, dan juga setiap data-data ini kita melihat dia melibatkan pelbagai agensi, bukan hanya agensi universiti sahaja, ia juga melibatkan government agencies dan juga contribution of the pelbagai researchers ya, dari pelbagai sudut. So untuk menjawab, ya, baru saya nak jawab, untuk menjawab kepada soalan Puan Moderator tadi, yang penerangan yang saya cuba sampaikan tadi, sebenarnya kita dah melihat wujud dah kesedaran open science di Malaysia ini, ya, dan pada pandangan saya Malaysia sebenarnya sudah memulakan langkah dan berada di landasan yang terbaik dalam membentuk satu platform open science yang berstruktur serta sistematik dan berasaskan pada satu aras peringkat antarabangsa. Sebagai contoh ini yang kita jelaskan tadi iaitu MOSP atau Malaysian Open Science Platform, yang inisiatif yang dibangunkan pada tahun 2020 yang mana selebihnya kita akan huraikan dengan lanjut selepas ini. Tapi di peringkat perpustakaan pula, kesedaran ini sebenarnya telah wujud secara tidak langsung
ya, dengan kewujudan IR ataupun Institutional Repository developed by the universities and also for the academic libraries especially. So this is part of the movement, yeah. Have openly, actually this is when we develop this institutional repository, sebenarnya kita telah mencabar apa yang tradisi yang dibuat dalam scholarly communication system, ya. Dan ini juga merupakan satu mekanisme open access yang mana ia membantu secara global mengenai isu serial crisis. Adakah saya tak pasti adakah Puan Moderator ataupun panel pernah mendengar mengenai isu ini, serial crisis? Isu serial crisis ini sebenarnya hebat diperkatakan ataupun diperdebatkan di kalangan pustakawan sebenarnya, ya. Puan B pernah ke mendengar mengenai isu ini? Ya, okey, ada. Ya. Okay. Ya. So isu ini mungkin saya boleh jelaskan di mana kita tahu satu-satu institusi seperti universiti itu mereka menyediakan, ya, peruntukan pembayaran contohnya gaji dan juga grant kepada satu-satu researcher. Dan dalam masa yang sama peruntukan juga diberi kepada perpustakaan untuk menyediakan services, ya, kepada pengguna. Dan salah satu daripada perkhidmatannya adalah penyediaan online database, ya, yang pengguna akses kepada artikel. Dan kalau kita lihat artikel ini sebenarnya ditulis oleh penyelidik kita sendiri yang kita bayar, yang dibayar oleh universiti. Dan penyelidik ini harus menerbitkan penerbitan mereka di dalam jurnal-jurnal contohnya berimpak tinggi. Jadi di sini penguasaan dimonopoli oleh publisher yang mana publisher tidak mengeluarkan modal pun, ya, hanya menerbitkan. Dan apabila penerbitan itu dibuat, sebaliknya library perlu pula, ya, subscribe atau membayar kepada penerbitan dihasilkan oleh warga kita sendiri di akademik di dalam universiti contohnya. Jadi di sini wujudnya, ya, kita tahu the spending of money untuk serial collection ini bukanlah sedikit. Jadi di sini kita melihat inilah yang dinamakan sebagai serial crisis, yang mana kita melihatkan bagaimana cara untuk overcome masalah ini. Jadi salah satu daripada cara untuk menangani isu ini ialah dengan open publishing. Ya. Dan di sini kita melihat peranan dan tanggungjawab pustakawan, ya, dalam merealisasikan Open Science di Malaysia perlu diperhalusi, terutama dalam memainkan peranan mereka sebagai data stewards. Ini akan dijelaskan kemudian, dan juga data governance yang mana kita melihat kemudian nanti bagaimana seorang pustakawan itu memainkan peranan sebagai perantara kepada pelbagai division, ya, yang wujud di dalam satu organisasi yang besar. Okey. Okey, betul doktor. Saya sebenarnya bersetuju dengan isu serial crisis, ya, di mana saya sebelum ini ada pengalaman duduk di acquisition department. Jadi setiap tahun kita bergelut, ya, dengan kos langganan yang tinggi. Setiap tahun at least 5 to 10% increase. Dan kita rasa itu adalah satu bebanan yang sangat besar untuk kita maintain perbelanjaan sebanyak itu, sejumlah itu. Dan ada kalanya kita merasakan seolah-olah kita ni saya nak cakap di monopoli oleh satu-satu publisher yang besar, ya. Sedangkan kita kata dimanipulasi, kan? Ya, sedangkan publication ataupun penyelidikan itu adalah penyelidik kita sendiri, dan mereka perlu membayar, dan dah bayar untuk publish, and then diterbitkan dalam jurnal mereka, dan kita kena bayar pula kos langganan setiap tahun. Jadi kita mendengar keluhan-keluhan pensyarah juga di sini dan penyelidik. Okey, doktor, saya teruskan dengan soalan saya yang kedua. Boleh doktor kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan MOSP, iaitu Malaysia Open Science Platform, yang pada awalnya memperlihatkan perlibatan hanya 5 universiti penyelidikan dalam pilot initiative, ya. Jadi doktor rasa di manakah peranan pustakawan dalam menyokong usaha ini? Silakan.
Okay. So betul ya, memang pada awal perlibatan ni kita memang involvekan 5 universiti penyelidikan ya, dan kita lihat, kalau kita lihat, jika dilihat pada batch pertama yang mengikuti training of trainer atau TOT program on data stewardship for open science series 1 2020 di bawah MSP, ramai ya di kalangan peserta ini adalah pustakawan yang saya anggap terpilih dan dipilih untuk mengikuti program ini. Dan satu reward sebenarnya kepada mereka ini kerana diberi kepercayaan dan mandat ya untuk memikul tanggungjawab sebagai data stewards ya, dengan dan juga apabila pihak 5 universiti ini terutama di library ya menghantar pustakawan ini telah menunjukkan bahawa mereka bersedia melibatkan diri, memberi komitmen kepada inisiatif ini, dan ini juga menunjukkan bahawa mereka faham konsep apa tujuan mereka di sini dan juga apa peranan pustakawan mereka dalam merealisasikan open science di Malaysia. Okay. Jadi kalau kita lihat dalam banyak sebenarnya artikel yang menceritakan mengenai yang membuat kajian mengenai peranan pustakawan dan penyelidikan ya dalam open science. Ada kajian yang melihat kepada peranan liaison ya dan juga reference librarian. Jadi di situ mereka cuba mengembangkan lagi peranan pustakawan ini agar nampak ia lebih relevan kepada open science. Jadi bagi saya, untuk seorang librarian itu positionkan diri dia, meletakkan diri dia dalam open science, dia perlu ada satu asas pengetahuan dan information mengenai open science. Ya, sebab itu apabila kita menggalakkan mereka ini untuk turut serta dalam TOT program ini, untuk mereka mempunyai asas ya dalam program yang mana pada awalnya pada minggu pertama ataupun sesi the first part of the training terfokus kepada apa itu open science ya, kepada konsep-konsep asas dalam open science, the matrix, the citizen science ya, sebelum mereka ini mengambil part yang kedua yang mana lebih kepada apa itu data stewards dan peranannya. Okay, so di situ saya rasa sebagai seorang pustakawan, asas itu penting. Kemudian untuk mereka peranan mereka. Kemudian mereka juga ya untuk memainkan peranan ini sebenarnya perlu cuba untuk develop dan implementkan open science ni dalam aktiviti-aktiviti yang cuba dibuat di dalam library itu sendiri. Ya, contoh mungkin kalau kita ni ada contoh library buat information literacy contohnya, mungkin di situ kita boleh selitkan sedikit kepada generasi awal ya, mungkin undergraduate student ini mengenai kepentingan ini. Ya, bukan hanya kita nak fokus kepada researchers, tapi sebenarnya those who want to use it later on ya, sebab mereka ini pengguna awalan sebenarnya yang perlu kita terapkan pemikiran mengenai open science. Sebab bagi saya, bila kita sebut open science itu gerakan bukan yang bermula dari pertengahan, tapi dia lebih daripada awalan, tingkat awal generasi utama di universiti mengenai kewujudan open science ini dan kepentingannya. Kalau boleh saya relatekan atau kaitkan ya peranan pustakawan ini dengan fungsi ya data stewards ya. Data stewards ini sebenarnya saya anggap, bagi saya ya, ia lebih sesuai dipegang dan dipikul oleh seorang pustakawan. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam MOSP data life cycle, dia ada 6 elemen penting ya. Ada 6 elemen penting bermula dengan acquisition. So acquisition di mana kita pull the data, kita dapatkan data daripada pelbagai sumber, kemudian kita letakkan, kita organize dalam satu platform. The word organisation itu sebenarnya adalah datang daripada pakai di dalam konsep library. Ya, data organization, the organization of information itu dibuat cataloging, kan? Bila kita dapatkan data, kita organize data seperti kita buat cataloging kepada data itu. Kita katalog depan. So siapa pakai,
librarian pakarnya. Kemudian bila sampai kepada the next phase is a processing. Selepas acquisition, processing. Apa yang nak diproses? Raw data yang kita dapat tadi kita nak proses. Okay? Untuk apa diproses? Sebagai untuk dimudahkan nanti dalam kita membuat analisis. Jadi di situ juga penggunaan pengetahuan seorang librarian, ya, proses terutamanya dalam meneliti quality of the data. Adakah patut diletakkan data ini tidak patut ke dan sebagainya. Kemudian fasa yang ketiga adalah analisis. Ya, analisis di mana kita tahu konsep dalam research data, bibliometric, cytometric, infometrics, L-matrix merupakan metrik-metrik yang selalu diguna pakai. Ya, so di sini kita tahu bila bibliometrik itu datang daripada bidang library science dan kepakarannya pastinya ada dalam setiap librarian bagi saya. Ya, di situ librarian perlu ada knowledge mengenai ini agar mereka dapat bersama-sama dengan data analytic, ya, data analis dan penganalisis data, work together and help them, guide them, ya, provide them this information. Di situ data stewards itu berperanan. Kemudian yang keempat sebagai curation. Kita lihat memang librarian ini curator juga. Ya, di mana dia akan curate the data set and memasukkan data set ini ke dalam repository untuk diakses. Ini yang kita dah buat pun sebenarnya librarian kita, terutama yang ada IMAR kan, dia dah buat curation ini dan sebenarnya dia telah menjalankan peranan di dalam open science tapi secara tidak langsung, dan ini juga sebenarnya peranan data stewards, ya. Kemudian fasa seterusnya adalah sharing. Ya, setelah data dimasukkan dalam repository, kita perlu share bagaimana data ini yang kita bangun, kita bentuk metadata kepada data tersebut, daripada data tak berstruktur kepada berstruktur. Ada metadatanya dan ada taggingnya juga. Kenapa ada tagging pada metadata? Agar benda ni mudah dicapai oleh pengguna untuk di-reuse balik, tadi kita kata perkataan reusable. Okay, so di situ kita untuk digunakan semula, dan macam mana kita nak bagi tahu pengguna boleh guna. Di situ juga peranan librarian di mana kita conduct the training, ya, kepada pengguna, beri kesedaran, beri mereka tunjuk ajar untuk penggunaan ini dan kepentingan open science ini, dan kebaikan open science ini bukan hanya kepada researchers, juga kepada citizen secara keseluruhan. Jadi itu yang saya nampak peranan, ya, apabila saya dalam SB ini, dan ini yang saya nampaklah peranan dan juga tanggungjawab pustakawan dalam open science. Okey. Okey, Doktor. Ya. Okay, terima kasih atas ulasan sebentar tadi. Apa yang saya nampak, sebenarnya kita pustakawan ni kita telah pun melaksanakan tugas-tugas yang sepatutnya, 6 asas dalam open science tersebut. Tetapi kita sebenarnya tidak aware bahawa itulah open science. Dan apa yang kita buat tu sebenarnya telah buat, tetapi ia tidak berstruktur dan tidak, orang kata, ada satu platform yang formal untuk open science ini. Jadi ya, betul. Okey, jadi hadirin yang dihormati, ya, kita masih bersiaran di sesi K-sharing dengan tajuk Open Science, Librarians Roles and Opportunities bersama dua ahli panel kita, iaitu Dr. Yanti Idayah dan juga Encik Mat Razif Kano. Okey, sekiranya ada soalan, kita jemput para hadirin untuk typekan di ruangan komen di FB. Kita akan cuba komunikasi dengan ahli-ahli panel kita. Kita akan pick mana-mana soalan yang kita rasakan boleh dikongsikan dan kita minta ahli panel untuk ulas, ya. Okey, so saya beralih kepada Encik Mat Razif Kano. Untuk Cik Razif, saya reservekan soalan-soalan dalam bentuk teknikal sebenarnya, ya. Okey, jadi seperti yang kita tahu, Cik Razif juga adalah salah seorang participants dalam MOSP initiative, ya. Jadi boleh tak kalau saudara berikan gambaran tentang perubahan peranan pustakawan khususnya dalam menguasai pengetahuan dalam perkembangan teknologi maklumat, IT tu,
yang sangat kompetitif selari dengan kumpulan open science. Silakan. Baik, saya sebenarnya sangat setuju dengan pandangan Dr. Yanti tadi. Pandangan Dr. Yanti maksudnya kita sebenarnya telah pergi ke arah open science ni awal lagi. Kalau kita tengok kepada peranan pustakawan MySil atau pustakawan IT, pustakawan sistem di Malaysia, kita telah bangunkan open access ni dengan begitu boleh dikatakan agak mantap, di mana UTM telah bermula pada tahun 2007 lagi. Telah bangunkan open access dan telah memperkuatkan data-data dalam open access dengan penyusunan data, penyusunan item type dan sebagainya dengan begitu baik sekali. Jadi di peringkat Malaysia kita juga telah mempelopori open science ni, open access kepada data-data penerbitan berilmiah universiti masing-masing, dan kita telah mantapkan dan kita telah membuat integrasi di antara semua sistem-sistem berkenaan. Kalau kita lihat di laman web MySil, kita boleh nampak nanti bagaimana integrasi antara repository telah dibuat. Maksudnya kita telah bermula awal. Jadi open science seperti yang Dr. Yanti jelaskan tadi adalah kesinambungan kepada open access itu tadi. Cuma perubahan kepada data di dalam open access ni open science ni agak berbeza sedikit. Maksudnya data-data yang kita masukkan ke dalam tu adalah data yang berupa data-data penyelidikan yang digunakan untuk membantu dalam membuat penyelidikan. Ada cabaran dalam pengurusan kepada open science repository. Terutamanya dari segi item type-nya, dari segi contributor-nya, dari segi kalau saya tulis sini dari segi sistem yang kita akan gunakan, kemampuan kepada sistem, bagaimana sistem ini mampu berintegrasi dan juga mampu mewujudkan data yang berstruktur seperti mana open access yang mana ianya boleh di-reusekan semula. Itu objektif utama dalam open science platform. Jadi UTM telah membuat satu ADM atau satu platform yang berasaskan ke open science, melihat kepada kajian dan juga panduan atau benchmark daripada luar negara. Kita tengok daripada Australia bagaimana mereka bangunkan. Jadi bila kita baca, kita buat kajian, tidak jauh beza dengan open access yang sedia ada. Puan Bahiyah. Jadinya peranan pegawai IT di sini bukan saja kita membangunkan, tapi saya nak kalau boleh kita ke hadapan sedikit. Kepakaran, dari segi kepakaran. Kalau dari segi kepakaran, saya ingat pegawai IT pun ramai yang boleh membantu kita. Sebab kita perlukan server yang mempunyai kapasiti gig yang sekian, kapasiti storan dan sebagainya. Tetapi dari segi setting perimeter itu sendiri, kita kena faham setting perimeter di dalam open science tu, dalam platform open science tu, dia agak berbeza. Kita kena pastikan sebab sebagai contoh, kalau saya pengalaman masa saya bermula dengan bagaimana saya dipanggil untuk turut sama dalam open science di MOSP. Pada mula saya hanya mewakili ketua pustakawan Puan Razia. Tapi bila berada di sana, bila kita tengok infrastruktur kepada pembangunan platform open science yang dah dibangunkan, bila kita tengok memang sangat mengagumkan. Mereka melihat kepada struktur daripada luar negara dan sebagainya. Tapi perkara utama di sini yang mereka agak tercicir adalah bagaimana untuk kita memastikan adanya elemen-elemen metadata yang berkualiti di situ. Ini adalah peranan pustakawan IT dalam memberi panduan, memberi pandangan kepada pihak IT yang akan membangunkan. Jadi ini adalah sangat penting sebab data yang hanya kita yang memahami. Macam Dr. Yanti beritahu, hanya kita yang memahami bagaimana untuk kita menguruskan pendidikan. Kebetulan sebelum ni saya adalah merupakan research librarian. Jadinya memang isu-isu akan timbul dalam kita menguruskan open science ni. Kita mengurus isu-isu predatory journal, isu-isu impact factor, isu-isu citation. Kalau bukan kita yang akan menjawab perkara-perkara begini, dalam ruang lingkup RTM itu sendiri. Maksudnya dalam pendidikan punya cycle tu, macam Dr. Yanti beritahu lah, kita ada tools untuk bagaimana kita nak setkan metadata tu dibuat. Maksud kita memang tugas kita katalog. Kita faham 000 hingga 999. Setiap detail tag dalam mark adalah di bawah tanggungjawab kita.
Saya nak pustakawan jelas di sini. Mereka jangan rasa macam perlu ke kami pustakawan dibebankan lagi dengan pelbagai. Kita tahu pustakawan sekarang versatile. Pustakawan sekarang versatile. Kita bukan saja menguruskan open science. Kita menguruskan dengan keadaan pandemik, kita menguruskan dengan online chat, kita menguruskan dengan pelbagai lagi kelas-kelas kemahiran secara atas talian, kita promosikan read and relax. Dan salah satu daripada cabang kepada RDM ni adalah open science. Dan jangan kata kita bukan kita yang bertanggungjawab sepatutnya. Sebab kalau bukan kita, dan jika sekiranya data di dalam tu nanti salah, 5 tahun lagi, dan kita akan dipertanyakan. Dan pustakawan akan ditanya. Saya agak emosi sedikit berkenaan dengan perkara ini. Sebab saya nampak kepentingan. Sebab bila kita melihat kepada pustakawan IT ni, mereka bukan sahaja melihat kepada bagaimana untuk retrieve data-data itu dengan berkualiti, tapi akan datang 5 tahun, kita perlu berperanan dalam seperti mana yang Dr. Yanti beritahu lah. Maksudnya bibliometriknya, analisis data rayanya. Sekiranya data kita tidak berstruktur, tidak begitu mantap, diruskan oleh orang lain yang bukan ahli, yang tidak faham bagaimana untuk menggunakan tools reference yang betul. Maksudnya kita faham, Puan B, kita faham bagaimana untuk kita buat reference dengan kaedah yang betul. Pustakawan faham bagaimana untuk buat. Bagaimana untuk kita indeks, bagaimana untuk kita pastikan data itu berkualiti lah. Maksud data tu, kalau data 245, title-nya bagaimana, cara kaedahnya bagaimana, semua memang sebagai pustakawan, kita memang, saya bukan nak marah, saya bukan nak mengajar pustakawan, tapi kita sepatutnya menyedarilah kepentingan. Sebab kalau kita tidak versatile, kalau pustakawan tidak versatile, tidak revolutionize dengan keadaan tamadun dan juga bidang-bidang kita yang semakin berkembang sekarang ini, kita akan ketinggalan. Okay. Kita akan ketinggalan. Okey, Cik Razik, saya pick tentang RDM sebentar tadi. Baik. Cik Razik ada sebut. Jadi saya terus kepada soalan yang kedua. Okey, seperti yang dijelaskan tadi, kita ni sebenarnya kita dah buat dah preservation, curation, publication dan juga dissemination hasil-hasil penyelidikan dan bentuk data dalam pelbagai format penerbitan lah. Jadi salah satu komponen terpenting open science adalah RDM, Research Data Management. Jadi boleh tak Cik Razik komenkan sedikit tentang kesediaan dan juga perkembangan RDM dalam skop perpustakaan di Malaysia? Okey, kalau di Malaysia, kalau kita tengok sekarang memang dah ada draft daripada pihak MOHP, daripada pihak bahagian infrastruktur, mereka telah siapkan polisi bagaimana untuk kita kenal pasti data dan sebagainya. Kemudian kita ada satu framework bagaimana untuk kita architecture kepada platform kepada open science yang sepatutnya. Tapi kalau mengikut kepada saya punya penelitian, maksudnya kita di UTM dah bangunkan RDM itu sendiri. Maksud saya pun memberi nasihat kepada pihak MOSP bagaimana untuk kita platform yang sebenar, maksudnya macam sebagaimana saya kata tadi, perlunya ada Z950, perlunya ada Mark 21, perlunya ada elemen-elemen data-data. Sepatutnya di Malaysia ini tidak timbul isu, sebab kita sebenarnya macam saya sebut juga tadi, kita dah kuat dari segi pemahaman open access. Kalau kita dah ada platform open access yang macam tadi saya sebutkan kan. Jadi untuk pergi ke arah open science sepatutnya tidak timbul isu lah. Sebab kita juga sebagai pustakawan, kita jelas, kita faham dan kita memahami dengan terperinci bagaimana untuk menguruskan data-data berkenaan dengan kualiti yang baik. Dan kita kena pastikan bukan setakat data berkualiti saja, tapi kita kena fikirkan sehingga tahap data sandarnya bagaimana, lepas tu sampai ke tahap data berkenaan nanti boleh dimigrasi dan dipindahkan kepada sistem lain dengan data struktur yang sebagaimana Dr. Yanti jelaskan tadi. Data struktur ni datanya ada tagging, ada mengikut kepada elemen yang tepat. Okey. Terima kasih Cik Razik. Sama? Jadi para penonton, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, boleh type di ruangan komen di FB Perpustakaan UTM. Okey, Dr. Yanti. Berbalik pada Dr. Yanti, soalan saya yang seterusnya. Okey, salah satu elemen dalam open science adalah future of scholarly communication, yang mana dia sangat berkait rapat dengan dapatan ataupun penerbitan penyelidikan secara terbuka. Jadi kita dah lihat percambahan platform akses terbuka, repositories, even UTM juga kita dah bangunkan UTM IR, UTM Institutional Repository pada tahun 2007.
Jadi pada pandangan doktor, adakah memadai ini sahaja ke open science tu? Maknanya kita dah memulakan, so apa kesinambungannya? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Untuk soalan ini kalau dilihat hanya penyediaan IR sahaja itu belum cukup memadai. Belum cukup memadai kerana bila kita sebut open science tadi, pada awal lagi saya telah menerangkan bahawasanya dia melibatkan pelbagai elemen-elemen penting. Open science ini merupakan satu mandate open access science, yang mana kita untuk push setiap data kita untuk dikongsi. Bila perkongsian ini melibatkan perkongsian, ia melibatkan juga other elements, dari segi technical supportnya, advisory servicesnya, infrastrukturnya, insentifnya, dan juga salah satunya untuk kalau kita lihat dalam konteks open science, apa yang perlu ada adalah 5 elemen penting. Infrastruktur, strong financial, infrastruktur ni salah satunya IR lah. Salah satunya IR yang Puan kita sebutkan tadi. Dan juga di situ juga ada interoperability of the repository. Kemudian financialnya, yang mana kita perlu ada satu strong financial because this to make sure that they are sustainable operation for the long term period. And then the third one is a capacity building. Ini juga satu elemen yang perlu ada dalam kalau kita nak sebut nak menyediakan open science, kena ada this capacity building yang mana menyediakan peranan stewardship and curator ini. Di sini kita yang saya sangat setuju dengan pendapat Cik Razik tadi yang betul. Di sini penyediaan individu yang berperanan menjalankan yang nak jadi driver kepada open science ni kena ada. Ada platform, ada repository tapi tidak ada kemahiran dari segi drivernya, juga the direction you will not reach the driver kena yang bertauliah lah. Yes, the driver must be the one who should have a knowledge, the skills, dan skill tadi tu yang disebut skill cataloging dan sebagainya itu perlulah kita inlinekan dengan open science, yang mana kita sebenarnya bila kita kata saya ni data stewards, apa peranan saya? Antara peranan pentingnya adalah menyediakan satu polisi lengkap kepada setiap proses yang saya sebut 6 proses tadi. Yang ketiga juga adalah advisor. Jika berlaku macam contoh tadi Cik Razik kata bila data bila seorang librarian di dalam sistem librarian dia unable, for example, ataupun orang luar dia tidak faham macam mana nak buat ni, I tak faham, I tak jelas. So di situ fungsi sistem librarian yang berperanan sebagai data stewards dalam menjaga infrastruktur ini, memberikan pandangannya, memberikan khidmat nasihat dan juga membangunkan polisi lengkap agar ia dapat pakai seterusnya. Doktor. Capacity building, another option dalam open science adalah awareness. Kena ada juga awareness. Kalau tak ada awareness, siapa nak guna, siapa nak pakai? Sebab mereka akan tolak. Kebanyakan kita pun tahu ada yang mengatakan di kalangan researchers dia tak nak involve in open science because sometimes I have to saya terpaksa bayar untuk penerbitan dan easily I give it to you untuk diletakkan dalam repository contohnya. Di situ tak ada kesedaran lagi di kalangan researchers, dan ada juga yang menolak open science ini. Jadi di situ untuk menjadikan reality, infrastruktur tidak cukup. Awareness kena ada. Dan lagi satu yang paling penting adalah pembangunan policy, the relevant legislation, the institutional policy. Sebab itu kita kata sebelum you bangunkan open science ini, dari asasnya perlulah bentukkan apa you punya mission and vision. Perlu kepada mission and vision of the organisation of the universities. Kemudian barulah kita melihat apa itu perancangan jangka pendek dan jangka panjang, apa yang kita boleh kaitkan dia dengan research data management, apa di mana kita boleh bangunkan the metadata rules and responsibility. So di sini setiap policy dalam aspek open science terutamanya perlu diperhalusi, dan inilah peranan
ya, juga seorang data stewards, ya, yang saya rasa peranan seorang librarian juga. Jadi librarian sebenarnya akan menjadi skop luang lingkupnya dalam open science lebih besar, ya, dan dia akan merangkumi keseluruhan aspek of the open science, walaupun mungkin tidak mempraktikannya, tetapi mereka lah pembangun polisi, membantu dalam mengemaskini polisi open science itu sendiri. Okey doktor. Saya tertarik sebenarnya sewaktu saya membuat literature review berkenaan open science. Ada satu journal, Open Information Science Journal pada tahun 2018 bertajuk Defining the Roles of Libraries and Open Science Landscape. Dia ada menyebut bahawa pustakawan bukan hanya sebagai curator dan cataloger of knowledge dah, tapi perpustakaan ini diletakkan di barisan hadapan dalam merealisasikan open science sebagai the active creator of knowledge. Jadi besar tu doktor tanggungjawabnya, the active creator of knowledge. Jadi boleh doktor komen tentang penyataan ini? Okey, ini kita pernah dengar kita kata ada satu persoalan, dia kata masih relevankah library ini setelah kita dapat lihat banyak data yang boleh diakses secara online, kan, dan kewujudan pelbagai sumber, ya. Jadi saya suka bila saya explain kepada pelajar saya mengenai scholarly communication ni juga, saya ada kaitkan kenapa relevan lagi library ini. Dia sama seperti penulis, Norwegian writers yang menulis mengenai kepentingan library ini, masih relevankah dia library ini. Sama seperti kaitkan, dia cuba kaitkan library ini dengan roadmap. Kita ada banyak alternatif route dah sekarang, ada macam-macam jalan boleh pakai nak pergi ke for example nak pergi UTM, ada berbagai jalan nak pergi, masih relevankah roadmap. Jadi dia mengatakan roadmap ini seperti library, tapi saya mengatakan relevan. Sebabnya sebelum saya keluar nak pergi ke office pun, saya akan buka saya punya Waze dulu. Untuk apa saya buka Waze? Untuk memastikan memang banyak jalan, tapi jalan mana yang paling yang kurang trafiknya, masalah gangguan trafiknya, dan juga bayaran tol yang murah yang saya akan pilih, yang mana tol yang paling cheaper. Dan Betul, setuju. Sorry? Betul, setuju. Cantik analogi doktor tu. Jadi di situ saya melihat pentingnya, masih penting lagi library itu. Kalau tidak, di situ dan kita salah, memang boleh banyak jalan dan mungkin tersalah jalan. Jadi di situ juga kita melihat peranan peranan pustakawan itu, perpustakaan itu. Di sini kita kata in this situation, bila when traditional service seperti yang kita buat sebelum ni, kita sediakan koleksi, kita bantu dari segi pencarian bahan, ini adalah yang kita biasa buat. Tapi kita perlu fikir apa lagi yang library boleh buat untuk bantu saintis ini, kan? Di situlah bila dalam paper ini, dia dalam artikel ini, dia sebenarnya merujuk kepada library ini, dia telah ubah lagi peranan dia. Maknanya dia nak menjadikan diri dia lebih relevan, tadi dah ada banyak jalan. Okey, hari ini aku sediakan satu platform untuk pengguna yang mana dia boleh tengok yang mana harga paling murah. Esok pula dia menyediakan lagi satu services yang boleh membantu kepada pengguna yang lain pula. So dalam artikel ini, library itu menjadi diletakkan UCL Press di bawah UCL Library Service. Jadi secara tak langsung UCL Library ini menjadi publisher. Bila dia menjadi publisher, dia lah creator of knowledge. Dia creator for the knowledge. Dan bila ini tercipta, terhasil, sebenarnya ia telah membantu mengatasi masalah serial krisis yang kita sebut tadi, yang kita bincangkan tadi. Di situ saya melihat tentang di mana kita meletakkan library itu sendiri. Dan library juga dalam open science, dalam open science dia sebenarnya berfungsi sangat besar, selain daripada penyediaan platform seperti yang Encik Razik sebutkan tadi, kepada pengguna, yang mana kita tahu library adalah satu badan yang the authoritative organisation yang mempunyai kepakaran, dan library juga sepatutnya boleh adapt dia punya role-nya dan involve secara aktif dalam preservation, curation, publication, dissemination seperti yang disebut oleh Puan Moderator tadi, in the form of publication. So
seperti yang UCL ambil tadi, dia jadi publisher, dia jadi sebagai orang ataupun sebagai provider kepada knowledge. Kemudian library dan juga repository constitute the physical infrastructure yang mana reuse balik data-data ini dalam bentuk open, open science movement. Dan yang akhirnya adalah academic libraries in Malaysia actually sudah pun sebenarnya meletakkan dirinya di hadapan. Kalau kita tengok mungkin secara tak langsung kita sebenarnya macam disebutkan tadi, kita dah sebenarnya jalankan pun open science ini secara tidak langsung, tetapi mungkin bukanlah secara lengkap. Bila saya sebut tadi lengkap satu open science tu kena ada 5 elemen: infrastructure, financial, capacity building, awareness and policy. Tapi mungkin yang ada hanya sebahagian daripada yang perlu dilengkapkan dalam open science. Jadi di situ saya melihat peranan perpustakaan itu sebenarnya, kalau kita ni willing, sebab perpustakaan ini pun bergerak dengan library geraknya. Dan pastinya ketua chief librarian lah orang yang mengemudi ke arah itu, yang akan menyokong terutama macam contoh nak hantar librarian untuk join the training contohnya. Kalau bagi seorang ketua pustakawan yang jelas mengenai peranan ini, pastinya mereka akan menghantar lebih ramai untuk memastikan librarian yang knowledgeable dan bersedia untuk mengharungi ataupun menjalankan open science ini. Ya, okey. Baik Dr. Yanti. Terima kasih atas jawapan ulasan berkenaan. Jadi saya teruskan pada Cik Razif. Nampaknya masa macam mencemburi kita, tapi kita cuba untuk meneruskan sesi. Okey, Cik Razif. Profesor Geoffrey Bolton ada menerangkan tentang open data iceberg. Okey, open data iceberg dalam satu literature review yang saya baca. Dia ada kata di situ bahawa teknologi ni bukan cabaran utama dalam pelaksanaan open data ni. Tapi sebenarnya cabaran yang paling utama adalah proses, organisasi dan juga manusia itu sendiri. Dan yang paling kritikal adalah apabila kita bercakap tentang skill dan juga mindset people tu sendiri. Jadi apa komen saudara tentang pernyataan ini dan bagaimana kita perlu bersedia keluar daripada kompong-kompong selesa kita? Jadinya sekali saya bersetuju lah pandangan. Pandangan tu pandangan yang benar. Kalau kita terlibat lama dengan bidang perpustakawanan memang, dan juga IT kita memang nampak jelas IT dalam sekarang ni mungkin dalam 15 to 20% saja peranannya dalam macam contohnya kalau kita bangunkan sistem baru, mindset kepada orang, kepada penerimaan yang baru susah pada muda sebab mereka dah biasa dengan yang lama, dah selesa dengan yang lama. Tapi untuk kita kekal relevan dan juga untuk menjadi seorang pustakawan yang versatile, kita kena sentiasa mengikuti kepada perubahan bidang atau perubahan teknologi yang berlaku. Dari segi open science, saya nak bersetuju dengan pernyataan Dr. Yanti tadi, di mana perlunya kita sebelum kita nak ubah mindset, kita kena ada satu polisi jelas. Saya ulang balik Dr. Yanti punya kenyataan, polisi jelas ni perlu ada. Maksud dengan polisi ni, dia merupakan satu perisai kepada kita untuk kita memastikan hala tujunya macam roadmap tadi tu betul. Jadi bila kita ada hala tuju yang betul dan kita boleh nampak nanti ke mana kita akan bawa bidang kita ini pada masa akan datang. Jadinya memang mindset manusia tu memang memerlukan satu turutan yang boleh jelaskan secara bagaimana secara logikal lah. Maksudnya kita akan pergi ke arah ini untuk kita mendapatkan ini. Maksud mereka kena jelas. Jadinya polisi kena ada dulu. Kemudian bila polisi sebagaimana yang kita maklum mindset kepada pustakawan perlu dimantapkan, perlu dijelaskan. Maksud kita kena ada latihannya. Kita kena ada penerangan 5 tahun lagi bagaimana yang kita akan perolehi. Kenapa perlunya kita pergi ke arah open science dan adakah ianya relevance, adakah ianya masih lagi
dalam bidang cakup bidang ruang lingkup kita. Jadinya memang saya sangat setujulah dengan pandangan tu. Jadinya kalau pemikiran pustakawan perlu jelas dan juga perlu melihat, tapi saya menganggap open science ni masih lagi sebagai satu peluang untuk kita kekal relevan pada masa akan datang. Sebab kalau kita ikut kepada suasana persekitaran research, memang kita terlibat bukan saja RDM tapi juga RDS, Research Data Services. Research Data Services, di mana kita adalah orang yang sepatutnya mempromosikan perkara ini kepada staf akademik. Sebab kita, sekali lagi, kita memahami tugas bagaimana untuk menguruskan penyelidikan. Kita adalah orang yang sepatutnya. Takkan kita nak bagi kepada orang yang mungkin yang bukan dalam bidang untuk menerangkan bagaimana untuk contohnya Turnitin, contohnya ini yang biasa masalah-masalah biasa berlaku, Turnitin. Saya tak nak pergi terlalu deep ke dalam lagi, tapi biasa-biasa masalah biasa, jurnal-jurnal mana yang kita nak tengok, kuartal apa, impact factor berapa kan. Ini adalah bidang kita. Ini adalah bidang kita dan kita memang kita tanpa sedari, saya ulang, tanpa sedari kita memang telah mempelopori bidang ini. Cuma kita nak pergi ke arah yang lagi satu, sebelumnya open access, tapi kita pergi ke arah open science, di mana masa hadapan data-data ini diperlukan untuk dikongsikan, untuk dikolaborasikan, di mana data-data penyidikan ialah dinamik, di mana ianya nanti akan digunakan. Dan juga kalau kita baca, kalau kita buat penelitian, memang banyak sangat kelebihan-kelebihan dalam open science ni pada 5 tahun akan datang. Maksudnya dengan big data analisisnya, dia akan menjadi satu yang akan digunakan oleh negara, bukan saja institusi, tapi digunakan oleh negara untuk kita melihat lebih jauh lagi pattern and trend, bagaimana kita membuat penyelidikan yang berimpak, yang lebih berdaya maju, dengan ianya dikatakan dah dibuktikan di luar negara, ianya mampu menjana kepada ekonomi yang lebih baik. Jadinya kalau kita sebagai pustakawan tidak memainkan peranan, kita akan tidak relevan, kita akan ketinggalan, dan kita akan berlaku masalah data yang tidak menepati kepada keperluan akan datang. Maksudnya kualiti data akan habis, hancur, dan kita akan ketinggalan. Macam ni saya nak cakap, itu saja. Okey Cik Razif, berbalik tentang komponen terakhir dalam yang penting dalam menggerakkan open science, salah satunya adalah e-infrastructure. Okay. Pada pandangan Cik Razif, adakah Malaysia bersedia untuk mempunyai infrastruktur yang mantap seperti European Open Science Cloud? Di mana perpustakaan dalam proses ini? Okey. Saya rasa tidak timbul masalah untuk kita membangunkan open science sama ada di peringkat negara ataupun di peringkat institusi. Sebab kepakaran kepada pembangunan platform open science ni memang kita insya-Allah boleh dilaksanakan. Kalau kita, sebab di UTM sendiri kita dah bangunkan. Cuma masalah-masalah tadi yang saya tekankanlah, masalah-masalah berkenaan dengan data-data baru yang kita peroleh. Data baru ni data-data yang kita peroleh daripada pihak fakulti yang kita tidak boleh nak kenal pasti item type kepada bahan format kepada bahan berkenaan. Itu cabarannya. Lagi satu, kemungkinan cabaran-cabaran yang kita akan lalui adalah sistem yang akan berubah, fragile. Maksudnya sistem tu nanti bukan ada perubahan dari segi keperluan dan sebagainya, itu biasa berlaku dalam teknologi. Jadinya seterusnya adalah roadmap kepada negara, polisi negara berubah dan sebagainya. Sekarang kita perlukan kepada open science, tapi akan datang kita tak tahu bagaimana. Ini adalah salah satu yang cabaran kita perlu lihat lah. Yang lagi satu yang agak menarik adalah bahasa kita dan juga bahasa librarian dan juga bahasa akademik. Maksudnya librarian bercakap begini, akademik tak faham. Itu salah satu bersegi. Tapi ini sebenarnya peranan kita lah untuk kita promosikan nanti. Maksudnya kita maklumkan dengan mereka. Maksud sebagai contoh lah, kalau kita kata kita perlukan data-data, sebab dalam tag yang kita ada tu, data-data tag tu macam-macam ada. 041 untuk bahasanya lah, 021 untuk saya perlu buat ISBN dan sebagainya kan. Data-data ni kita perlukan dalam pengurusan penyelidikan. Tapi para akademik ni, penyelidikan, mereka tidak tahu keperluan kepada data-data berkenaan. Apanya dah menjawab soalan yang seterusnya ni. Oh, iya ke? Okey. Teruskan. Jadi sebab saya nak tanya sebenarnya, kita pustakawan, kita kena approach penyelidik dan juga para pensyarah, contoh macam kita bangunkan UTMIR contohnya. Agak sulit untuk kita memberi kesedaran kepada pensyarah-pensyarah untuk menginput
data-data penyelidikan Dia sebenarnya penerbitan. Jadi apakah usaha yang kita boleh laksanakan untuk menyemarakkan open sebenarnya science? dia bukannya masalah untuk input. Masalah untuk input data ni. Kita boleh ajar mereka bagaimana untuk input. Kita boleh guide, kita boleh bagi panduan bagaimana untuk input. Tetapi adalah keterbukaan mereka untuk meletakkan bahan penyelidikan tu. Jadi bagaimana nak Di negara membuka? kita ni di mana-mana pun masih lagi keterbukaan kepada penerimaan untuk meletakkan data tu untuk dikongsi tu. Jadinya itu yang perlu dititik beratkan. Itu saya rasa perlu satu polisi yang jelas dari pihak institusi, sama ada insentif ataupun polisi yang menekankan kepada perlunya data-data ini dimasukkan sebagai salah satu data yang boleh dikongsikan bersama. Jadinya para akademisian ni kadang-kadang mereka rasa khawatir dengan data mereka kan. 5 tahun, kadang 3 tahun, 4 tahun mereka perlu data ni untuk dikongsikan. Kita pun rasa macam, tapi peranan kita sebagai pustakawan, kita kena jelaskan kepada mereka. Kita kena jelaskan data ini bukannya boleh diakses secara terbuka terus. Masih ada lagi proses-proses tertentu. Maksudnya mereka perlu menghormati saling melalui email, melalui kaedah-kaedah. Dia bukannya terus data tu. Sebagai pustakawan, kita adalah bertanggungjawab untuk memastikan data ini disimpan dan juga boleh digunakan semula. Dan boleh diretrieve dengan mudah. Itu saja. Jadinya, tapi penekanan kepada promosi ni, kepada academician ni perlu adalah mesti keterbukaan mereka dalam menerima untuk membolehkan kita mengumpul data-data berkenaan. Puan B, saya jawab. Okey, Cik Razik, dia 2 in 1 terus. Menjawab soalan nombor 4 dan nombor 5. Okey, terima kasih Cik Razik. Jadi saya teruskan dengan soalan kepada Dr. Yanti. Okey, Dr. Yanti, terdapat satu elemen open science yang menarik minat saya di sini iaitu citizen science. Boleh Doktor jelaskan apa itu citizen science dan bagaimana, di mana keterlibatan pustakawan dalam merealisasikan konsep citizen science ini? Silakan. Okay, very good questions. Citizen science merupakan salah satu elemen yang saya terangkan tadi ya. Salah satunya adalah citizen science yang mana ini kita cuba ubah ya satu relationship di antara sains dan juga society. Yang mana kalau dulu kita tengok sains itu, kalau satu research itu dia nampak prestigious pada dia punya bidang tanpa involvement of the society ataupun citizen. Tapi dalam open science ini kita nak tarik citizen untuk sama-sama involve dalam cycle of the research. So it is lebih kepada, it concern more on the scientists and the rest of the society untuk membangunkan satu perhubungan berdasarkan kepada satu mission, satu goal, satu ethical standard yang punya etiknya tersendiri, open dan effective communication yang mana dia lebih transparent dan mudah untuk di measure. So sebab itu dalam artikel yang sama saya kaitkan balik ada satu definition given in the EC Green Paper in Citizen Science for Europe by Societies in 2013. The citizen science ini refer kepada general public engagement dalam scientific research activity. Dalam apa-apa activity you involvekan public ni dalam when citizen actively contribute to science, sama ada dalam bentuk intellectual, dalam bentuk given their tools and resources, dalam bentuk surrounding knowledge. So apa-apa contribution citizen ini kepada research itu kita anggap itu sebagai citizen science. Jadi sepatutnya di sini peranan sebenarnya librarian ni yang saya nak katakan tanggungjawab baru. Sebenarnya librarian ini pernah dulu kita dengar perkataan embedded librarianship. Embedded librarianship, kita keluar dari library, kepompong kita approach the researchers. But now apa yang saya nak katakan, you part of it, part of the research. You bukan lagi data provider, you bukan lagi you understand the whole cycle of the research. You memahami setiap cycle, sebab bila kita cakap mungkin akademik tidak faham bahasa kita, tapi dalam masa yang sama kita juga cuba memahami bahasa akademik agar kita dapat menari serentak. Maknanya understand
others, and then kita boleh memberi memahami apa sebenarnya yang bermain di fikiran seorang researchers ini yang membuatkan kadang-kadang mereka sukar untuk join ataupun menerima open access. Jadi tapi bila kita ni adalah part of them dan kita ni adalah scientist juga ataupun researchers, so kita juga boleh dapat memahami. So di sini peranan pustakawan dalam merealisasikan konsep citizen science ini bukan hanya di dalam akademik academic library, tapi juga di public library, di special library, even di school library. So sebagai contoh saya ambil, saya pun tak tahu masa saya buat PhD, rupanya saya telah menggunakan konsep citizen science di mana saya telah mengumpul data-data 3,000 data daripada BBC News mengenai sport, dan saya mahu mengkaji mengenai bila kita retrieve data tu dalam bentuk teks dan foto, bila kita combine kita punya searching lebih accurate. Jadi bila pada foto itu saya memerlukan orang untuk bantu saya sebab saya tak mampu 3,000 itu untuk buat tagging. Pada letakkan dalam online, so saya minta orang di internet yang menggunakan platform itu untuk bantu saya tagging, kerana di sini citizen science ni adalah membantu meringankan tugas seorang researchers dari segi, kalau kita ambil contoh-contoh seperti yang ada projek-projek melibatkan citizen science ini, contohnya merekodkan contoh yang pasal bird kita dah tengok perjalanan bird dan sebagainya. So dekat situ dia memberi tugas ataupun membantu the citizen to help the researchers. Sama seperti dalam konsep saya tadi, yang mana saya minta netizen di luar ataupun pengguna di luar itu untuk bantu saya tagging. Ini bracket, ini ball dan sebagainya. Sama seperti dalam library, kalau kita I percaya dekat dalam library kita ada archive kan, dan kita ada foto-foto lama. Dan saya rasa librarian tak mampu nak buat tagging dalam tu, ini siapa dalam tu, profesor apa, mungkin dirasmikan oleh siapa lagi dalam tu, tagging person dalam tu, dan mungkin itu berlaku maybe 15 years back. We need somebody who yang involved at that time, yang mana dia mungkin dah retired dan sebagainya. So librarian di situ berperanan sebagai orang untuk mencari dari siapa yang patut diakses, kemudian mungkin menghasilkan satu bibliografi resources dan selain daripada yang kita tahu peranan-peranan biasa seorang librarian menyediakan membantu penyediaan literature review dan sebagainya, tapi kita sepatutnya bila kita dah involve dalam research itu, kita lebih kepada menggunakan apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, mempermudahkan pengurusan research itu bila dia berurusan dengan citizen ataupun bila kita sendiri turun padang menyertai bersama-sama dalam berhubung ataupun approach to the citizen. So dekat sini saya melihat peranan librarian ini lebih kepada nanti dia akan lebih membantu dalam dapatan menganalisis dapatan, okey, sebab dia dah involve dalam proses dalam research itu sendiri, okey, bukan menyediakan literature. Okey, baik doktor, terima kasih. Ulasan yang sangat mantap daripada Dr. Yanti. Okey, saya akan tanyakan soalan yang terakhir. Maknanya ahli panel boleh menjawab soalan akhir ini dan memberi sedikit kesimpulan terhadap perbincangan kita pada pagi ini. Okey, soalan saya Dr. Yanti dulu. Bagaimana doktor melihat inisiatif Open Science ini membuka peluang dan juga mengangkat profesion kepustakawanan di masa hadapan? Silakan doktor. Okey, bagi saya ia sangat ini satu peluang sebenarnya saya nampak, terutamanya kepada librarian generasi muda yang I can see that they hunger for new development dalam library. Dia tak nak library yang hanya pada satu kepompong sahaja, tapi dia sekarang ni mahu keluar dan lebih menerokai lebih banyak elemen penting yang di luar sana yang boleh mereka rasakan they can involve in it. Okay? So dengan kewujudan contohnya peranan data stewardship dalam open science, data governance dalam open science ini sebenarnya telah meningkatkan kepentingan profesion kepustakawanan di mata masyarakat amnya dan penyelidik khususnya. Kalau dulu penyelidik merasakan kita ni cuma data provider sahaja,
tapi sebenarnya Betul. bukan juga boleh sama-sama kepakaran kita dan skill yang dimiliki oleh pustakawan dalam bidang indexing, cataloging, metadata, bibliometrics contohnya menjadikan mereka orang penting dalam merancang, membangun, melaksanakan, membentuk polisi open science di peringkat universiti dan seterusnya kebangsaan. So seorang librarian juga boleh menjadi sebahagian dari penyelidik seperti yang saya sebutkan tadi dan mereka harus memahami proses penyelidikan itu. Sebab itu mereka perlu involve dalam RDM tadi. So dengan kepakaran mereka dalam information retrieval membantu carian data. Ini yang memang telah dibuat oleh mereka dan saya telah langsung contribute dalam menghasilkan artikel bermutu. Jadi kita bukan hanya tolong carikan artikel kepada researcher tapi kita juga adalah penulis yang contribute dalam artikel tersebut. Ya. Dan publish kepada jurnal berimpak tinggi. So kita juga involve secara langsung di dalam data governance dan RDM seperti yang saya sebutkan tadi dan juga kita mungkin juga boleh menjadi open peer review. Ya, kita boleh dalam bidang kita sendiri. So bagi saya seorang pustakawan yang proaktif ya akan senantiasa mencipta sendiri peranan mereka. Ya, tidak menunggu, mencipta peranan mereka sendiri dalam memastikan profesi relevan dan penting kepada masyarakat amnya dan kepada universiti khususnya. Mantap Dr. Yanti. Bagaimana dengan Cik Razif? Pesanan terakhir? Pesanan terakhir saya sekali lagi saya nak ulang open science bukanlah satu beban yang kita sengaja untuk kita ni, tapi merupakan satu tanggungjawab dan juga merupakan seperti mana yang Dr. Yanti cakap, dia merupakan peluang kepada pustakawan untuk lebih ke hadapan. Dan seterusnya bila adanya peluang-peluang begitu, kita lebih boleh ke hadapan. Maksudnya kita boleh terlibat sama dalam membangunkan polisi seperti mana yang Dr. Yanti beritahu lah. Maksudnya membangun polisi, kita boleh sama-sama duduk seiring dengan top committee manager untuk sama-sama membuat keputusan, membantu mereka. Dan maksud ini adalah peluang-peluang kita untuk lebih dikenali di mata institusi dan juga di mata negara. Lepas tu kemudian kita boleh melihat ni sebagai satu yang memperkasakan bidang keperpustakawanan dan menjadikan kita lebih kekal relevan. Sebab cabaran kita adalah untuk kita kekal relevan dengan cabaran-cabaran kita sekarang yang ada. Jadi kita anggap ni sebagai satu yang membantu kita untuk kekal relevan dan juga lebih versatile. Saya ulang sekali, lebih versatile. Saya suka perkataan versatile. Versatile adalah kita serba boleh. Maksudnya serba boleh. Jangan anggap kita ni ke belakang dan sebagainya, rasa rendah diri. Kita perlu assertif. Kita perlu ada rasa bangga, kita perlu ada rasa sesuatu yang kita boleh contribute kepada negara. Mantap Cik Razif. Okey, hadirin yang dimuliakan kita ada terima 3 soalan daripada para penonton kita. Okey, saya bacakan ya Dr. Yanti. Jadi saya beri setiap ahli panel 5 minit ruang untuk menjawab persoalan. Ada 3 soalan. Okey, soalan pertama daripada Puan Nur Raziah Syarudin, orang Kuat kami ya. Dia memberi sokongan yang sangat padu dia bersama kita pada hari ini di belakang tabir. Okey, Puan Nur Raziah bertanyakan soalan ini. Apakah pustakawan sebagai data stewards perlu mempunyai subject background untuk memastikan mereka boleh berfungsi dengan lebih baik? Silakan Dr. Yanti. Okey. Terima kasih ya Puan Azia untuk soalan ini. Saya rasa sebab itu ya kita tengok librarian kita ni dia datang daripada pelbagai subject background ya. Ada yang daripada mungkin dari segi matematik, ada yang dari psikologi, mungkin juga dari segi Islamic review for example. So dia tidak untuk menjadi seorang data stewards ini subject background atau knowledge background itu salah satu advantage ya, tapi dia lebih kepada apa yang kita belajar, yang kita guna ataupun yang pengalaman kita semasa kita bertugas sebagai seorang pustakawan terutama dalam kita berhubung ataupun contohnya bila kita duduk di reference desk ya, pengalaman kita bila dealing with the students ataupun researchers, bagaimana kita menangani ataupun kita melihat apa keperluan-keperluan mereka dalam membuat research. So inilah sebenarnya bagi saya menjadi ilmu penting ya, untuk dia nampak lebih memahami konsep
of the research process itu. Jadi oleh itu dia boleh menjadi seorang data stewards yang baik kerana dia faham untuk research process dia kena ada ini, elemen ini yang perlu ada. Subject background tu dia sebenarnya masa dia buat master, contohnya dia buat master tu dia akan belajar, nak buat research kena ada elemen ni, kena ada elemen ini. So bagi saya itu sebagai salah satu daripada tak semestinya lah. Dia boleh dari pelbagai bidang, tetapi kemahiran bekerja, skill yang dapatan semasa bekerja dan juga yang dia belajar semasa dia menjadi belajar dalam bidang library science itu sebenarnya menjadi pemangkin ya, ataupun menjadi untuk mereka, membantu mereka untuk lebih memahami konsep data stewardship. Okey, Cik Razif ada sedikit pandangan tentang itu? Subject background. Subject background tu mungkin akan menjadi satu nilai tambah lah. Nilai tambah. Macam yang Dr. Yanti beritahu tu memang saya pun setuju lah dengan kaedah tu. Memang kalau nilai tambah ni dia boleh data tu akan jadi lebih tepat lah. Dia memahami kaedah bagaimana untuk memperkasakan ataupun untuk menghasilkan data-data yang lebih berkualiti lah dalam membuat data dan membuat proses-proses kerja open science. Terutama dalam memahami raw data, contohnya data yang asal macam kita tahu contohnya macam data saya dalam bidang saya punya dalam bentuk RDF, yang mana siapa yang tahu sahaja itu RDF sahaja yang tahu macam mana nak buka RDF, contoh yang Razif disebut kan. So dekat situ memang subject background tu mungkin penting untuk dia faham, oh ini data ni dia daripada engineering, okey dia faham nak baca data itu. Tapi bukannya bukan bacaan the content itu yang utama, tapi adalah bagaimana kita nak menyusun atur data yang tidak berstruktur tadi kepada yang lebih berstruktur, yang mana memerlukan kita data quality tu. Yes, nak memastikan data itu berkualiti, data itu relevan, boleh digunakan semula. Yes, reusable di situ. Okey, baik. Soalan yang kedua daripada Puan Safiah Sulaiman. Puan Safiah Sulaiman ni adalah research officer kita, research officer UTM. Terima kasih Puan Safiah menonton rancangan siaran kami ya. Okey, soalannya berbunyi begini, apakah peranan PPP selain daripada pustakawan yang menghadiri kursus data steward memandangkan mereka tidak mempunyai akses yang sama seperti pustakawan? Okay, apa pandangan doktor? Ni selain daripada pustakawan. PPP ni stand for pegawai pengurusan profesional. Pegawai pengurusan profesional. Pengurusan profesional. Diorang adakah mereka ini macam N, skin N, F. Oh okey. Yang dimaksud officer kan? Ya, saya mungkin kurang jelas mengenai tidak mempunyai akses yang sama, akses apa yang dimaksudkan, tapi mungkin pengetahuan yang sama mungkin. Ya. Kemahiran yang dimiliki oleh pustakawan. Okey, kemahiran. Ya. Okey. Mereka. Thank you, sebab saya rasa data steward ini sebenarnya bukan hanya kepada librarian, seperti yang saya pernah join untuk mengambil kursus data stewardship untuk certified data stewards, yang mana sebenarnya data steward ini muncul dalam konteks bisnes sebenarnya, dalam dunia bisnes. Dia wujudkan satu peranan dipanggil data stewards yang mana membantu pengurusan dan juga proses dalam data management. Jadi kalau di sini konsep N di sini, kalau kata tadi PPP ini dia tidak ada skill dalam seperti pustakawan, tapi dia ada skill dari segi pengurusan data. Mengurus data. Tak kisahlah data tu dalam bentuk apa pun data itu. Ya, tapi dia ada kemahiran menyusun data. Pastinya mereka juga tahu untuk filing system, for example, ya. Mereka juga membaca code file, ya, dan saya rasa sebagai seorang pegawai tadbir, mereka juga terdedah kepada peranan-peranan polisi, pembangunan polisi. Itu yang penting. Bukan hanya pustakawan, sebab kita tadi melihat skop tadi, ruang lingkupnya kepada pustakawan, apa yang aspek pustakawan mungkin data dan sebagainya, quality. Tapi sebab kita tahu konsep data stewards itu sebenarnya besar. Dan saya mungkin PPP lebih berperanan dalam data governance, ya,
dalam data governance yang mana mereka membantu korporat, membantu dunia korporat ataupun membantu organisasi ini dalam menghasilkan standard, ya, menghasilkan siapa people yang dia nak recruit, siapa people yang nak masuk dalam, yang nak involve dalam ni. So kawan dia tak ada, dia mungkin tidak ada knowledge dalam itu. Tapi sebagai seorang PPP mungkin bila dia ada dalam data stewards pergi training ini, dia tahu okey ini perlu ada orang yang ada skill ini. So itulah bagi saya peranan lain, ya, PPP dalam data stewards. Okey. So komen sikit boleh ya? Ya. Tapi secara jujurnya Dr. Yanti, memang betul lah, tapi secara jujurnya bila timbul isu-isu berkaitan dengan research, maksudnya bagaimana untuk melihat journal, quality journal kan, impact factor kan, itu saya rasa akan timbul sedikit masalah juga lah nanti kepada PPP ni, sebab memang skill library ni agak mungkin sebab kita khusus kepada penyelidikan, menilai kepada penyelidikan, menguruskan penyelidikan. Jadi kalau untuk PPP ni sekiranya akan timbul kepada begini, mungkin mereka boleh merujuk kepada pustakawan yang kenal lah untuk ni lah. Jadinya akan timbul, sejujurnya saya rasa akan timbul juga soalan-soalan yang mungkin tidak boleh dijawab dengan apalah. Kalau segi bisnes saya setuju dengan Dr. Yanti, maksudnya governance dan sebagainya itu mereka tidak timbul isu masalah. Tapi sebab pendidikan ni adalah yang satu scientific methodology yang mengikut kepada gitaran, jadi setiap gitaran tu memang perlu ada kemahiran dalam, ada tools dan juga kemahiran aplikasi untuk kita gunakan dalam menjawab kepada setiap permasalahan berkenaan. Jadinya perlu juga saya ingat kemahiran tu lebih sedikit lah, maksudnya mungkin ambil kursus sedikit, mungkin pustakawan nanti berperanan mungkin melatih lagi data steward yang bukan pustakawan untuk memahami lanjut berkenaan dengan perkara-perkara yang mungkin mungkin kita ada FAQ mungkin selepas ni untuk diwujudkan bagi menjawab kepada setiap soalan, untuk memudahkan mereka ni merujuk dan sebagainya. Itu pandangan saya. Betul, saya setuju. Okey, jadi soalan kita yang terakhir daripada Encik Hairul Azhar Muhammad Hamdi, dia dari UMK kalau tak silap saya. Okey. Adakah semua kemahiran yang dinyatakan oleh Encik Razib tadi diselaraskan dengan fakulti bagi melahirkan profesional pengurus maklumat agar menjadi silibus terkini? Ini ada kaitan dengan pihak fakulti. Jadinya okey, saya akan menjawab soalan sebab dia khusus kepada saya. Jadi kemahiran pustakawan tadi adalah untuk bagaimana untuk menguruskan research data management itu dengan kesan. Sebab kami di universiti, di research universiti terutama, kami pustakawan adalah terlibat secara khusus dalam menguruskan publication, scholarly publication, penerbitan berilmiah kepada semua penerbitan di universiti yang dihasilkan oleh para akademik. Kita melihat, kita memantau, kita mengenal pasti, kita mengesahkan. Dan juga untuk kenaikan pangkat juga kita adalah orang yang bertanggungjawab untuk memastikan data untuk yang dihantar kepada kami adalah tepat. Maksudnya kita kena semak sama ada ianya masih lagi valid, masih lagi betul kenyataannya dikata Scopus indeks di Scopus, indeks di Web of Science, impact factornya sekian, adakahnya fake journal. Okey, ini adalah berdasarkan kepada, ini masa kita belajar dulu, mungkin ada belajar juga masa kita di fakulti, ada juga belajar sedikit tapi tidak secara mendalam sebab sekarang perubahan kepada database online, kepada akses kepada data dia memerlukan satu kemahiran. Dia tidak boleh didapati dengan hanya belajar secara tapi dia kena praktikal. Kena masuk, kena pastikan sebab perubahan kalau contohnya impact factor dia akan berubah setiap tahun. Keadaan berubah tu bila, masanya bila, bulan berapa akan ada pada ini disetkan. Jadi kita kena sentiasa ada satu polisi yang jelas bagaimana untuk kita melihat sebagai perisai. Panjang buat saya cerita nanti. Tapi sepatutnya fakulti kena melihat ni sebab kita di bahagian industri, maksudnya kita di library ni boleh dikatakan sebagai industri. Kalau pelajar-pelajar praktikal datang dan melihat, kita akan tekankan untuk mereka mempelajari kaedah-kaedah ni dengan cara lebih khusus untuk mereka dapat satu kelebihan advantage, competitive advantage bila mereka keluar nanti. Jadinya di fakulti saya cadangkan kalau boleh penekanan kepada subjek-subjek ini ditekankan dengan lebih mendalam lagi lah sebab ia menjadi satu keperluan. Dan juga mungkin selepas open science juga satu mungkin dah ada, saya tak pasti sebab saya dah lama tinggalkan fakulti last tahun 2014 sebab saya master dulu, saya ambil data mining. Jadi saya
perkara-perkara ni perlu adalah diambil perkara, dititik beratkan dalam fakulti. Mungkin kita boleh mungkin Dr. Yanti sebagai seorang academician, minta maaf Dr. Yanti, sebab tu Dr. Yanti belum menjawab soalan-soalan ni. Boleh, silakan Dr. Yanti, silakan untuk tambah. Okey, sebenarnya pandangan daripada industri ini sangat penting untuk memastikan silibus kita terkini ya dan updated. Jadi saya bersetuju sebab macam di UM dalam department sendiri memang kita ada tawarkan scholarly communication, biometric and scholarly communication, yang mana saya sendiri yang mengajar subjek ini dan kita menerangkan kepada pelajar mengenai segala konsep yang disebut tadi, H-index, impact factor, scholarly communication, scholarly publication. So semua ini telah diperjelaskan kepada pelajar untuk mereka memahami dan nanti bila bekerja yang perlu ditingkatkan adalah kemahiran. Ya, knowledge ada, skill yang diasah. Jadi di sini saya rasa bagus jika apa yang Cik Razik sebutkan tadi itu diselaraskan dengan fakulti agar ia memenuhi kehendak industri. Okey, kita ada 5 minit lagi. Saya rasa saya go one round pada ahli panel. Dr. Yanti, silakan kata-kata terakhir daripada Dr. Yanti. Okey, terima kasih sekali lagi ya kepada UTM Library kerana saya rasakan ini satu inisiatif yang baik ya, yang mana memang saya rasa librarian juga tertanya apa lagi peranan mereka dalam memastikan mereka relevan, dan juga kepada yang pernah join TOT program ya, nak meletakkan diri mereka di mana ya, contohnya bagaimana mereka nak mengguna pakai ilmu yang ada tadi. Jadi di sini saya rasa peranan pustakawan ya, mereka sepatutnya lebih melihat apakah peluang, di manakah peluang mereka dan di manakah mereka boleh menonjolkan mengguna pakai segala ilmu yang ada, dan juga saya tak rasa, seperti Cik Razik kata, saya tak rasa ini satu bebanan sebab kita memang dah pun involved dalam open access, cuma bila kita open science tadi tu konteksnya lebih besar. Jadi saya mengharapkan librarian di Malaysia khususnya ya, kita sama-sama menjayakan open science ini dan sama-sama involved dalam inisiatif yang dibuat oleh MOSP. Okey, terima kasih Doktor. Cik Razik, kata-kata terakhir. Okey, kepada mana-mana universiti yang telah ataupun mana-mana institusi yang telah membangunkan open science ni, kita galakkan untuk teruskan. Tapi kepada mana-mana perpustakaan yang masih lagi, terutamanya perpustakaan awam, perpustakaan yang bukan academician, bukan akademik, bukan berasaskan kepada citizen science itu, saya rasa mereka pun boleh pergi juga. Sebab role kita ni takut nanti tercicik. Sebab saya percaya di luar sana pun citizen science ni ada. Cuma kena pastilah. Maksud di awam di negeri-negeri dan sebagainya, perpustakaan negeri dan sebagainya. Mereka perlu melihat ini sebagai satu peluang dan mereka perlu juga terlibat sama. Kalau dia mendengar lah, perlu juga terlibat sama. Sebab sekarang ni kita fokus hanya pada perpustakaan akademik, perpustakaan yang banyak citizen science-nya, tapi kita jangan terlupa juga untuk kita libatkan juga dengan perpustakaan lain lah. Jadi saya rasa yang lain-lain sudah jelaskan tadi, maksudnya peluang dan juga yang jangan anggap sebagai beban untuk versatile dan sebagainya. Kita kena rasa bangga dengan profession kita. Ini adalah profession kita, pertahankan dan kita majukan dan kita memperkasakan. Itu saja saya. Mantap Cik Razik, naik bulu roma saya. Okey, demikian tadi ya. Terima kasih Dr. Yanti, terima kasih Cik Razik ya, mantap ahli panel kita. Okey, demikian tadi berakhirnya sesi Q-sharing kita yang cukup padat mengupas tentang topik open science. Bagi pihak perpustakaan UTM, terima kasih diucapkan kepada ahli panel di atas perkongsian dan pustakawan. Adakah kita bersedia dengan anjakan dan cabaran ini? Yes. Renung-renungkan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada sesi Q-sharing yang akan datang. Salam Ramadan Al-Mubarak dari kami di Selatan. Selamat bulan Ramadan. Stay safe, stay healthy. Jadi kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.